Rata-rata ekonomi sekarang ini, kalau kita tengok daripada segi mood pengundi, kita akan nampak pengundi, pelabur, kita akan nampak bahawa pelabur itu lebih yakin kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim memerintah dan juga menjadi peneraju. Antara buktinya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau mempunyai formidable punya majority yang huge majority pada tempoh hari. Kita tengok pasaran saham meningkat naik dengan tinggi. Kemudian bila berlaku darurat dan tempoh hari serta hari ini, kita tengok pasaran saham menjunam, agak tinggi, agak teruk jugalah pada hari ini dan juga hari yang sebelumnya, mengindikasikan sebenarnya kalau kita tengok daripada segi keyakinan pelabur itu sendiri, pelabur itu yang paling penting, pelabur ini pertama dia bersetuju dengan kestabilan politik. Yang kedua, pelabur ini dia melihat kepada sesiapa yang boleh mentadbir untuk memastikan kestabilan politik. Sekarang ini dalam keadaan dan situasi yang sekarang yang kita ada, kita dapati bahawa kestabilan politik itu masih lagi belum berada dalam tahap yang boleh meyakinkan para pelabur kita. Now, ketidakstabilan politik itu maksudnya dia bukan masalah macam di Thailand ada demonstrasi atau di Indonesia macam ada demonstrasi, tak ada. Tetapi ketidakstabilan politik itu kita dapat lihat bahawa dihasilkan oleh antara lain, kalau kita tengok player ni sekarang bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan seolah-olah tak mengeluarkan satu statement yang orang kata very damaging pun. Yang damaging sekarang ini adalah daripada UMNO. UMNO seolah-olah membuat satu statement yang akhirnya merosakkan hubungan dengan Bersatu dan mewujudkan ketidakstabilan politik. Saya selalu kata, malam tadi pun saya kata, sebelum ni saya pun kata, bahawa the godfather of politik, kalau nak stabilkan politik negara, bagi je UMNO berkuasa. Itu je. Dan kita tahu bahawa sekarang ini, sebarang gegak komputer, gegaran, sebarang rattling the cage dan sebagainya, itu berlaku disebabkan oleh UMNO yang nak cuba untuk memastikan ketidakstabilan politik sentiasa berlaku. Okey, itu poin yang selepas ni saya akan bawa. Seterusnya, bagaimana keadaan ekonomi kita sekarang ini akan datang. Tuan-tuan dan puan, kita kena brace for impact. Hari ini saja 700 lebih kes positif, walaupun berlaku di Sabah. Kita jangan menafikan bahawa sekarang ini di Semenanjung akan terdapat kes-kes yang ini juga akan meningkat. Di mana peningkatan itu akan berlaku sekiranya ada satu benda yang trigger saja. Ada satu kluster yang trigger saja. Dan apa yang saya nak katakan di sini adalah daripada segi ekonomi, tuan-tuan dan puan, kita kena bersedia bahawa selepas ini akan ada norma baru, berkemungkinan pertama pekerjaan itu akan banyak dibuang, kedai akan banyak tutup, ekonomi kita akan merudum, pergerakan ekonomi kita akan lembab, pendapatan kita akan lembam. Iaitu dia ada yang mana yang tak dibuang kerja tetapi dia tak akan naik gaji dia. Indikasi ini paling mudah kalau kita tengok daripada segi pegawai kerajaan. Selangor hari ini mengumumkan setengah bulan gaji. Bonus setengah bulan. Setengah bulan gaji kalau tak silap saya. Bonus setengah bulan gaji. Dia biasanya sebelum ni 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba setengah bulan gaji. Mengindikasikan negeri yang paling maju mempunyai satu, itu mengindikasikan daripada segi kantong keuangan ekonomi di negeri yang paling maju pun dalam keadaan kering. Nah, bayangkan negeri-negeri yang miskin seperti Kedah. Kalian bayangkan negeri miskin seperti Kelantan. Bayangkan negeri-negeri miskin. Saya bukan bercakap tentang penduduk ramai miskin. Saya bercakap tentang negeri yang miskin. Seperti Kedah, seperti Kelantan, Perlis umpamanya. Jadi mereka akan terjejas teruk dengan keadaan COVID ini. So poin saya adalah apa? Selagi mana kerajaan tidak mempunyai satu plan yang kukuh dan utuh dalam menghadapi ekonomi kita for the next 6 to 12 months. Saya dah cakap benda ni bulan April, bulan Mac hari tu, Mac, April, Jun hari tu saya bercakap tentang apa plan kerajaan dalam menghadapi ekonomi for the next 6 to 12 months. Kita tidak ada satu plan khusus untuk menghadapi keadaan ekonomi yang ada sekarang ini. Sebenarnya ada cara, ada kaedah. Tetapi kita tak menggunakan cara dan kaedah itu. Norma baru ini bukanlah tidak memungkinkan dia sebenarnya ada satu cara lain untuk memungkinkan ekonomi kita bergerak dengan kaedah yang baru. Tetapi kita memerlukan satu daya fikir yang lain. Kita kena berfikir di luar norma dia. Sebab keadaan sekarang ini adalah di luar norma. Kita tak sangka sebelum ini, contohnya Grab Food, Food Panda, sekarang ni macam-macam delivery saya tengok. In fact, rumah pun ada delivery. Hari tu saya tengok ada satu Lala Delivery, di mana kita boleh hantar daripada rumah ke rumah, kita nak pindah rumah dan sebagainya pun sekarang ini berkembang pesat.
Dan kalau kita tengok sekarang ini, industri-industri yang sebelum ini, yang kita rely upon heavily, contohnya pelancongan, sekarang ini meruduk. Saya pergi KLIA hari tu, bukan tak pernah, sejak daripada bulan Mac sehinggalah sekarang ini, setiap kali saya lalu dekat KLIA, dia kosong dia tu, tak pernah dalam keadaan macam tu. Saya dah, KLIA ni dia macam kira stesen bas saya lah. Tiap-tiap bulan for the past 7 years, saya memang akan pergi to and fro Sarawak dan Semenanjung. Saya memang akan travel every month. Setiap bulan saya akan travel without fail. Dan saya tahu keadaan KLIA 2 tu. Dulu nak cari tempat duduk ke KLIA 2 tu punyalah susah. Sekarang ni nak baring pun senang. Nak menunjukkan daripada segi ekonomi. Kalau itu pintu masuk negara kita dalam keadaan yang merudum ekonomi dia, bayangkan daripada segi pendapatan rakyat for the next 6 to 12 months. Sekarang ini KWSP tak dibenarkan keluar. Okey, tak apa. Tetapi kalau KWSP tak dibenarkan keluar, apa alternatif untuk rakyat? Moratorium sekarang ini memang betul nak minta extend. Ni dah habis, sepatutnya dah start dah. September hari tu dah, Oktober dia start bayar dah. Dah start bayar Oktober. Nasib baik kereta saya dah habis bayar dah. Dua-dua kereta dah habis bayar. Alhamdulillah lah. Tapi tak beli kereta baru lah. Kereta lama lah. Tak apa lah. Tapi bagaimana yang baru beli kereta tahun lepas tu macam mana? Nak kena bayar for another 9 years. Tiba-tiba kena buang kerja. Tak ada kerja. Tiba-tiba tak ada pendapatan. Dan ada kawan saya yang saya tahu pendapatan dia belas ribu dulu masa tahun 2019. Puluh ribu tiap-tiap bulan dengan berniaga. Sekarang ni kedai kena tutup, tuan-tuan dan puan. Dia dah beli dah beli shop lot, dia dah beli rumah, dia dah beli kereta untuk komitmen. Pendapatan dia bulan-bulan tu boleh dapatlah belas ribu, puluh ribu. So, dia punya komitmen tu tinggi. Masuk 2020, collapse. Daripada belas ribu pendapatan bersih, dah tolak semua. Sekarang ini nak dapat beratus pun susah. So, dalam keadaan macam tu, apa plan dan tindakan kerajaan kita? Sebab itu bajet 2021 ni sangat penting dalam menentukan kelangsungan hidup rakyat Malaysia for 2021. Sebab menurut kajian daripada World, WHO dan sebagainya, untuk kita nak dapatkan vaksin COVID ini, sekurang-kurangnya lepas kita dah dapat vaksin, katalah kita jumpa vaksin hujung tahun ni atau awal tahun depan, kita kena put in on human trial. Ada yang kata dah ada on human trial. Tak apalah. Human trial tu pun at least minimum 1 year kita nak tengok efek dia kepada human trial. Biasanya 2 tahun. Tapi katakanlah kita ambil setahun. So meaning to say 2022 barulah kita dapat nampak bahawa COVID ni, kalau jumpalah vaksin itu, kita nampak COVID ini akan subside. Kita akan nampak COVID ini akan dipulihkan. Itu pun kalau kita jumpa vaksin dia. Persoalan ni kalau benda ni berlarutan for another 2 years, 3 years, 5 years. So kita sepatutnya, kerajaan dah ada think tank. Saya tak nampak lagi sebenarnya, to be honest, saya tak nampak lagi. Menteri dah 70 dah menteri. Timbalan Menteri Kesihatan je 2. Kan? Menteri Ekonomi, Menteri MITI sebagainya. Tapi saya tak nampak oleh Azmin ataupun Tok Pa tentang apa, ataupun Menteri Keuangan Zafrul, pelan pembangunan, katakanlah, post this question, katakanlah COVID ini berlangsung for the next 3 years. Apa yang kerajaan boleh buat? Government intervention daripada segi ekonomi terhadap ekonomi rakyat, pendapatan rakyat. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh sediakan? Apa yang kita boleh capture? Tuan-tuan dan puan, suka atau tidak, kita nak kena hadapi keadaan ini. Tapi persoalan dia, nak jawab jawapan kepada soalan saya tadi tu. What if for the next 3 years? Jangan kita tanya soalan, what if kalau next year kita dapat baik, apa kita akan buat? Jangan tanya soalan tu. What if kalau benda ni berlarutan for the next 3 years? Ada yang kata, janganlah doa Is. Ini bukan doa. Kita nak buat planning, kita kena ada plan lah. Kan? Kita ada masalah. We have a problem. The first step towards solving the problem is admitting there is a problem. Second step is what action? What action plan on how are we going to solve this problem? Kita tahu pemandu-pemandu taksi dalam keadaan kesusahan. Pemandu Grab pun mengadu kesusahan. Saya naik Grab dari KL. Saya borak dengan orang tu, dia kata, saya turun daripada KL, saya pergi satu tempat ni. Dia kata,
You are the first passenger hari ini yang paling besar saya ambil. Masa tu saya bayar dia RM50. Travel, RM50 travel. Dia kata, you paling besar. Jarang saya macam ni, dia kata. Tapi ini keadaan ekonomi yang melanda sekarang ini. So, dia terpaksa resolve kepada benda lain. Dia terpaksa tukar kepada benda lain. Dia kena fikirkan benda lain. So, apa benda lain itu? Itu tak payahlah saya cakap. Itu kenalah lantik orang-orang yang berfikir macam mana cara kita nak solve this problem. And to be honest with you, ada cara dia, ada kaedah dia, ada metod dia. Tapi ini kerajaan kena take action.